Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan kesempatan ruang waktu untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah pada 10 yang terakhir dari juzuk Ramadan, insya-Allah. Baik, kita masuk pada hari ini sebagai kuliah kita yang terakhir sebelum pada hari esok yang akan disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimin Abdullah, dan kita akan membincangkan pada pagi ini pada hadis yang ke-11 yang kerap dibaca oleh penceramah-penceramah, yang mana hadis ini termasuk dalam hadis kontroversi. Daripada sudut sanadnya diletakkan bahawasanya sebagai dalam keadaan dhaif jiddan, tapi kerap kita duk dengar benda ni dibaca kan, tapi dia tak menjadi satu kesalahan. Yang tu kita kena faham. Saya akan urai dengan lebih lanjut pasal apa hadis ni boleh duduk dalam keadaan hadis yang dikategorikan sebagai hadis dhaif walaupun duduk dalam kitab ni. Baik. Dia masuk pada hadis yang ke-11 daripada Ali radhiyallahu taala anhu, katanya bahawasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ni bahawasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, akan tiba di satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, di mana zaman itu ataupun masa itu disebutkan sebagai la yabqa minal Islam illa ismuh. Kata Nabi bahawasanya tidaklah tinggal daripada juzuk Islam itu melainkan nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada yang tinggal dalam Quran itu kecuali tulisannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masjid-masjid mereka megah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari mereka lah keluar fitnah dan kepada mereka itulah fitnah akan kembali. Baik, hadis ini kalau kata kita lihat, dia tersebut di dalam Biharun Anwar yang menjadi sumber bagi mazhab Syiah. Ni bagi ahli ilmu dia kena tahu. Orang yang mengaji bila sebut kata hadis pun tuan-tuan kena tengok daripada sudut keaslian hadis tersebut. Walaupun ada disebut dalam Al-Kamil, pernah disebutkan oleh Ibn Adi dan juga Al-Baihaqi, tetapi sanad daripada sudut rawi itu dipertikai. Yang hadis ni dipertikai daripada sudut rawi dia, iaitulah yang bernama Abdullah
Abdullah bin Dukain. Dia ni satu orang yang diletakkan dia dalam martabat yang menyebabkan hadis tadi berada dalam keadaan yang dhaif. Maka disebutkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah, dia kata bahawasanya dengan itu hadis ini, dengan sebab ada beberapa orang rawi antaranya Abdullah bin Dukain ini, maka menyebabkan hadis tadi termasuk dalam keadaan hadis yang dhaif jiddan. Bila sebut kata dhaif sahaja, pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawasanya tidak menjadi masalah sekiranya kita gunakan sebagai fadailul a'mal, sebagai kelebihan beramal. Sebab dalam kitab muntakah hadis ataupun dalam kita duk baca tabligh punya tu, yang ghalibnya dibaca muntakah hadis atau fadail amal itu sendiri, lebih kurang dalam 78% mengandungi adalah hadis yang sahih. Tetapi daripada sudut dia punya syarah dia tadi itu, maka ada tersebut di dalam hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Tetapi kalau kata dhaif jiddan ini, maka para ulama hadis melarang untuk kita menyampaikan benda tersebut, sebab tidak ada manfaat seperti mana yang berlaku kepada hadis yang dhaif. Maka sebab tu daripada sudut hadis, kalau kata kita mengaji daripada sudut kesahihan hadis, kita mesti kena jelas benda ni betul ke benda tu dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata kita petik nama seorang ulama tu tadi, betul ke ulama tu yang kata? Macam dalam kitab Usul Kahfi Syiah, tentang bisa buka dalam kitab Usul Kahfi Syiah. Usul Kahfi Syiah ni semua dia pibuh nama Ali. Lepas pada tu dia pelekat buah nama Ja'far Sadiq. Padahal mereka tu tak kata pun, mereka pi claim kata Ja'far Sadiq tu kata, mereka pi claim kata Ali bin Abi Talib kata. Ni yang berlaku ni, yang kata puak-puak Syiah ni, mereka ada kitab mereka sendiri juga. Maka sebab tu kita pada hari ni dalam nak menerima sesuatu hadis, maka tolong kita berhati-hati. Antaranya lagi yang kadang-kadang jadi masalah juga sekarang ni, bila kata masuk dalam bulan Ramadan, dia pun nak galakkan orang berbuat ibadah kepada Allah, sehingga kadang-kadang dia melampau sangat. Dia pun bawa mai sampai buat print out elo-elo apa semua ni, dia pun bubuh pula hari pertama pahala sekian, hari kedua pahala sekian, hari ketiga pahala sekian. Kita baca-baca tu pun punya seronok buat ibadat ni, tapi hakikat kita buat ibadat tadi bukan kerana Allah, tapi pasal benda hak dia bagi tahu tadi. Sebab tu kalau kata disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dan juga pernah dinakalkan daripada Al-Imam Suyuti, dia kata bahawasanya idza ra'aital hadis, apabila kamu melihat kepada sesuatu hadis itu, kata Al-Imam Suyuti, dia kata bahawasanya yukhalliful ma'qul, bahawasanya kalau kata benda tu tadi bertentangan ataupun ada perselisihan dengan nas ataupun Al-Quran itu sendiri, ataupun yunaqidul mawqul, ataupun disebutkan sebagai yubayirul usul. Kalau kata ada tiga perkara ini, maka meletakkan hadis tadi dalam keadaan fa'lam annahul hadithu dha'if. Maka kita kena tahu bahawasanya apabila ada percanggahan daripada sudut hadis dengan Al-Quran, kemudian tidak pun dia ada percanggahan daripada sudut teks hadis yang asal, dia ada percanggahan dengan hadis-hadis yang sahih, maka ini perkara yang meletakkan hadis tadi sebagai hadis yang maudhu'. Maka kata Nabi sallallahu alaihi, maka kata Al-Imam Suyuti, fa'lam annahu al-hadithul maudhu'. Maka benda itu tadi adalah satu-satu perkara yang direka-reka, yang dibawa datang dan diletakkan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam pada kita nak beramal ini tadi, kita mesti kena jelas tentang sesuatu perkara yang hendak kita amalkan. Maka disebutkan dalam hadis ni, dah ada kita baca pilah. Dia kata bahawasanya yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismu. Tak tinggal daripada Islam itu melainkan nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut zahiriahnya kita tengok memang dia tu adalah seorang yang dinamakan sebagai orang Islam. Agamanya tadi adalah agama Islam, tapi hakikat cara hidup tu tadi tak membawa pun kepada mesej Islam, ataupun cara itu tadi bukan daripada cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan rambut merah dia, dengan tak tutup aurat dia, maka inilah perkara yang kadang-kadang Allahu Akbar. Yang ni yang kadang-kadang kita jadi satu manusia yang kita pun tak tahu nak kata macam mana. Kan? Daripada sudut Islamnya itu, kalau kata kita jadi umat Islam, kita mesti kena berpegang teguh dengan apa yang dibawa daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka disebutkan dalam ni bahawasanya la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasul. Tak tinggal juga daripada Al-Quran itu melainkan tulisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari ini kalau kata kita lihat Quran ini pun Allah Taala kata bahawasanya ianya kekal. Quran adalah kekal sampai kiamat. Walaupun ada dalam hadis sahih Bukhari meletakkan bahawasanya Kaabah pun satu hari akan musnah. Yang disebutkan sebagai Kaabah itu sendiri pun akan musnah. Maka bila sebut tentang perkara itu, tetapi Al-Quran ini Allah Ta'ala jadikan dia inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, maka Allah lah yang memberikan pemeliharaan kepada Al-Quran itu tadi. Maka daripada juzuk hadis yang kita baca pada petang ni, kita kena jelas bahawasanya kadang-kadang kita nampak seolah-olah perkara ini perkara yang remeh, macam mana Islam tinggal cuma pada nama, kemudian daripada juzuk Quran tadi tinggal pada tulisan, kemudian disebut lagi bahawasanya masajiduhum amirah, yang tinggal daripada juzuk masjid-masjid mereka itu tidak lain dan tidak bukan disebutkan bahawasanya amirah wahiya kharabun minal huda, masjid depa nampak gah tetapi kosong daripada petunjuk Allah Jalla wa'ala. Yang ni yang kita risau pada hari ini ni. Kita tengok benda hak disebutkan ini memang berlaku pun kepada kita pada hari ini. Masjid pada hari ini memang hebat-hebat, tetapi daripada juzuk kehebatan yang ada pada masjid itu tadi, kalau kata kita lihat, tidak seperti mana roh yang terdapat pada diri umat Islam yang diberikan kenikmatan yang sebegini rupa baik. Sebab tu kalau kata kita lihat masjid yang diberikan perhiasan yang mewah-mewah, dengan diletakkan beberapa perkara yang kadang-kadang kita tengok menakjubkan pada juzuk masjid itu tadi, tetapi manusia hatinya tadi kosong untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab masjid itu tadi tidak mendatangkan juzuk ketenangan kepada diri dia. Masjid itu tadi sendiri kurang daripada juzuk petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kata kita lihat pada hari ini ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang sebelum daripada ni, masjid kita jauh berbeza. Masjid zaman Nabi, sebab tu ada Arab Badui yang dia pernah masuk kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa yang dia boleh masuk, yang dia boleh kencing dalam masjid Nabi? Sebab masjid pada waktu itu tidak menampakkan ia adalah satu masjid. Maka syiar pada waktu itu cuma bergantung kepada juzuk azan dan juga salat jamaah. Tetapi kita pada hari ini siap dengan kubah, kita hari ini siap dengan rupa masjid yang kemah, yang elok. Sebab tu apabila sebut kata jadi umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kita kena risau sungguh-sungguh pada hari ini adalah tentang kedudukan yang disebutkan kepada kita pada hari ini. Kemudian dia kata lagi bahwasanya ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Yakni ulama-ulama yang hidup pada zaman ni adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit Allah Azza wa Jalla. Ulama ni ramai. Bila sebut kata orang-orang yang menjadi menjadi alim daripada sudut keagamaan dia tadi. Tapi bila sebut tentang persoalan keagamaan dia hebat, dia pergunakan untuk keduniaan dia semata-mata. Daripada sudut apa ni? Daripada sudut kehidupan dia tadi. Perkara yang hak dikatakan batil, perkara yang batil dikatakan hak. Macam hari inilah kalau kata orang turun untuk protes benda-benda tertentu, orang buat demonstrasi aman, orang buat demo, maka disitulah mula keluar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdemo.
Tapi bila kata pemimpin di kalangan dia tadi tu yang ambil harta rampasan secara rampah yang bukan-bukan, tak apa pula. Kita cuba tengok daripada sudut tanah, balak mereka ambil berlambat-lambat, pasiak mereka curi berlambat-lambat, siapa pun tak pernah kata apa pun. Tiba-tiba mai kepada orang yang cuba nak protes sedikit, tu pun bukan kata lempak bom, baru turun buat demo baru, tu pun dah dianggap sebagai menderhaka, berlawan dengan mukhalafatus sunnah, benda yang berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa takut ni. Sebab ulama memang ramai pada hari ini. Tetapi bila sebut kata ulama ramai, maka disitulah fitnah akan mula timbul. Kan macam hari ni lah, mereka buat ustaz-ustaz pun ada juga macam mana mereka pengguna pemain ustaz-ustaz ni. Saya memang saya kenal lah, dan saya tak akan pernah pi mana-mana masjid yang duk pemain saya macam tu. Tuan-tuan tahu mereka buat lagu mana? Lagi 3 hari nak ceramah, telefon mai. Lagi 3 hari, tidak pun lagi sebulan, telefon mai. Bila sebut kata kita habaq, kata kita dah ada kuliah di tempat lain dah. Saya kalau kata ada kuliah tempat lain, memang saya tak akan pergi dah mana-mana masjid, kecuali kuliah bulanan. Kuliah bulanan yang mana saya pergi setiap bulan, maka saya akan genjak kuliah tu, saya akan tolak pergi bulan depan, maka bulan tu saya akan pergi ke masjid tu. Tapi tahu mereka kata apa? Mereka kata, alah ustaz tak apalah, 1,500. Nak suruh kita pergi juga-juga, mereka pemain kita lagu tu. Maka kalau kata saya ambil tu, tak jadi fitnah besar pada diri saya kan? Dengan sebab 1,500 tu tadi saya tolak hak 3 bulan punya dah janji, 6 bulan punya dah janji, maka saya ambil benda yang disebutkan sebagai 1,500 tu tadi. Maka rezeki yang saya ambil tu tadi nak pergi jadi lagu mana? Sebab tu kalau kata siapa-siapa yang nak jemput ustaz mana-mana pun saya nasihatkan, kalau kata boleh jemput bagi awal. Sebab kadang-kadang mereka biasa offer saya nak pergi Parit Buntak ni, bukan kata jauh mana, Parit Buntak. Parit Buntak mereka telefon saya lagi 2 minggu nak ceramah. Tentang dia offer kat saya berapa? 3,000. 3,000. Terus saya kata, kalau kata hampa mau, hampa ceramah sendirilah, aku tak kelapak. Kan? Pasal saya dah janji dengan orang lain dah. Yang kedua, kalau kata saya pergi juga, maka memang akan bunyilah. Oh, ustaz ni kalau kata 100 dia tak mau. Kalau kata 200 dia tak mau. Kita habaq 3,000 dan mau. Jaga. Kok-koklah tuan-tuan jadi penceramah ke esok ni. Nah. Kalau kata tuan-tuan jadi penceramah ke, maka tuan-tuan tolong ingat benda tu. Kadang-kadang orang dia nak beli kita dengan nilaian yang hina tadi ni, dia buat kita macam tu, macam sampah dia tolak kita. Kalau kata dia tak mau, dia tak mau. Kan? Sebab tu kita tengok pada hari ini dalam kehidupan umat Islam, semua orang terkena dengan fitnah yang amat besar pada hari ini. Yang pertama, fitnah daripada kedudukan nama Islam tu tadi. Daripada sudut zahir dia memang nama dia tu Islam, tapi cara hidup bukan cara hidup seorang Islam. Dengan pergaulan bebas, dengan minum arak. Hari ini berapa ramai tuan-tuan? Kemarin waktu saya pergi satu kilang belah Kuling, Inokom, sampai awal saja saya duk pergi meronda belah kita panggil belah Padang Serai. Bila kata meronda belah situ tu ada kedai kecil-kecil, rupa-rupanya siap duk meniaga nasi lagi. Lori-lori ni pakat-pakat duk pergi berhenti apa semua, berhenti beli pula nasi itu, bungkus dengan beg plastik hitam. Ni kalau kata hang tu gentleman, tak payahlah duk bungkus dengan plastik hitam, mata kedarah kat situ. Kita bulan puasa ni 2 benda kita, satu kita lemah, satu kita kuat. Al-Quran kita nanti lemah. Lemah sungguh dengan Al-Quran. Tapi kalau kata al-mata kedarah, nombor 1 kita. Sanggup kita jadi umat yang disebutkan sebagai memperjudikan nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan merata ni, dia tengok merata, maka dapat macam-macam lah. Last kali tadi bila sebut tentang kedudukan kita yang duk keluar merata ni tadi, maka kita tengok pelbagai jenis manusia. Ada yang kadang-kadang tu beriman, ada yang kadang-kadang pejudi agama Allah, ada yang kadang-kadang kufur dengan Allah Azza wa Jalla, macam-macam.
Sebab tu kita yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, kita kena nilai balik Islam yang ada pada diri kita pada hari ini tu kita bawa pergi ke mana? Adakah Islam yang kita bawa ini selaras yang dihasratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah azza wajalla? Yang kedua, Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita pada hari ini. Kita akan mula baca Quran bila? Apabila berlaku beberapa perkara. Antaranya ni apa dia ni? Yang disebutkan tentang kedudukan Al-Quran hilang daripada juzuk. Kan baru ni riuh. Riuh kata Quran hilang. Tubuh Suruhanjaya diraja untuk cek macam mana Quran ni boleh hilang. Rupa-rupanya ink pula tak berkualiti. Tak ada orang baca Quran pula. Duk ingat kot nak kiamat dah. Rupa-rupanya mai tang situ ink tak berkualiti, tak ada orang nak baca Quran dah. Bukan? Jenis tu. Kita suka benda-benda pelik. Benda-benda pelik je kita cukup suka. Bila sebut kata esok jadi sejadah berdiri, pakat-pakat nak baca Quran lah masa tu, masjid pun penuh. Bila kata sejadah duduk-duduk elok lagu ni, maka kita pun tak baca dah Quran. Dia jadi lagu tu. Akan mai kepada kita ni satu masa kehinaan yang menimpa diri kita. Maka kemudian dia kata lagi bahawasanya ulama yang mengikut gaya hidup mewah itu sudah pasti bersifat tamak dan tidak pernah merasa dengan cukup. Sebab tu saya selalu pesan, orang-orang agama ni dia tak boleh tetap harga. Tahu? Tak boleh duk tetap harga. You bagi ceramah 1 jam berapa ringgit you kena. Tak ada. Hari ini bila sebut kata, saya takut bila kata kita duk bagi ceramah ni jadi satu sumber pendapatan yang kuat pula dah. Bukan satu sumber pendapatan yang sampingan ke apa ke, bukan dia, tapi jadi satu sumber yang kuat pada hari ini. Bila sampai kepada satu masa nak berceramah, boleh kalau kata nak panggil saya, tapi kena bayar 1,500 lah. Kena bayar 1,500. Tidak pun kalau kata nak panggil saya paling kurang 800. Ada pula rate dia pula. Tambah kalau kata dah masuk televisyen, fitnah cukup besar. Kalau kata masuk TV ni, kalau kata orang tu dia boleh kawal lagi diri dia untuk berada pada landasan Allah Azza wa Jalla, selamatlah orang tu. Tapi kalau kata baru keluar 2-3 kali dalam tanyalah ustaz pun tiba-tiba letak harga, lahir daripada program-program reality TV dan seumpamanya, tetap dah harga sampai 1,300 sekali ceramah. Kalau kata keluar daripada Pulau Pinang tu ada 2,000. Awak pergi jadi lagu ni. Agama bukan dia benda yang boleh dinilai bagi. Tak boleh. Kalau kata orang tak mau bagi, kita nak kata apa? Saya biasa mereka panggil ceramah di Pahang. Tuan-tuan tahu mereka bagi berapa ringgit? 50 ringgit. Takkan saya nak pergi minta lah kot. Main duit tak cukup ni. Nampak sangat kebuta perotan saya tu. Kan? Nampak sangat agama ni dah jadi macam mana bahang wang ringgit. Sebab tu kita pada hari ni bila sebut tentang persoalan, kalau kata kita jaga sungguh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memada Allah Taala jaga kita sudahlah. Allah Taala jaga kita, dia yang akan mencukupkan segala-galanya bagi kita. Sebab itulah dalam surah At-Talaq, ayat yang kita duk kata sebagai ayat apa? Ayat 1,000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya. Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya jalan kepada dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan pula daripada jalan yang memang dia sendiri tak pernah sangka pun benda tu dia boleh dapat, dengan syarat dia apa dia? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia rasa cukup Allah tu bagi diri dia cukup dah. Sebab hari ni kalau kata kita kejar sampai 5,000, tuan-tuan rasa cukup ke gaji 5,000 lah? 5,000 bukan orang kaya lah ni. 5,000 baru dalam kategori sederhana. Gaji 5,000 lah ni. 3,000 kalau kata duduk dalam negeri Pulau Pinang ni, dia jatuh dalam kategori miskin bandar. 3,000 dalam Pulau Pinang ni miskin bandar. Tuan-tuan sewa rumah lah ni berapa sebulan? Paling lekeh pun RM500. 500. Kalau kata belah tanah besar ni, belah pulau ni pakai tak ada 500. Rumah pelik cabut pun ada 1,900.
900, 1000, 1100 lagu tu. Tak tolak lagi duit rumah, tak tolak lagi duit kereta. Sebab tu yang nak bagi cukup ni adalah Allah Jalla wa'ala. Dia saja hak nak bagi kita rasa cukup. Sebab tu ada orang yang kadang-kadang daripada sudut hidup dia tadi, dia tak gunakan agama dia, tak apa, dia selamat. Tapi kalau kata orang agama mula join dengan perkara-perkara keduniaan ni tadi, kita rasa takut. Kalau kata usaha dia sendiri, dia nak hidup mewah, tak salah. Rumah dia nak ada sampai 5.4 juta sekalipun, tapi dia berusaha, tak apa. Jangan jadikan hak benda mengajak ni sebagai platform utama dia untuk dia nak keuntungan. Sampai kepada satu masa, kalau kata meniaga, mai mengajak, mesti meniaga. Meniaga tu tadi kalau kata ada pondok, saya tak marah. Ada pondok nak bayar gaji ustaz, nak bayar gaji ustazah. Bila sebut kata ada pondok, tak ada masalah, niaga lah. Sebab memang dia nak bayar tu semua tu perlukan kepada duit, nak bagi anak-anak yatim makan. Tapi kalau kata tak ada apa, gagah duk niaga tu, yang tu yang saya naik angin tu. Pasal ustaz ni kalau kata dia meniaga selipar Jepun celup tepung pun, orang mesti beli pepok sampai habis. Ni kalau kata saya buka but hari ni meniaga ni kan, buka meniaga kat depan tu, tulis goreng pisang. Tuan-tuan balik-balik duk bunyi apa tak lumak-lumak lagi ni. Rupa-rupanya selipar Jepun pun dia kata mungkin ada hikmah ustaz ni meniaga ni. Pasal ustaz meniaga ni hak nak tolong pelaku ni anak-anak murid ni. Hak nak tolong bagi pelaku ni anak-anak murid. Maka sebab itulah kita pada hari ni bila sebut tentang persoalan dunia kita ni tuan-tuan, boleh kita ambil tapi jangan bagi dunia ni duduk di hati kita habis. Dunia kalau kata duduk di hati, accountant akan ambil rasuah, ustaz akan menipu, akan pecah amanah. Semua orang, doktor ke, engineer ke, lawyer ke, cikgu ke, siapa pun akan wujud yang dikatakan nilai pecah amanah pada diri dia tadi. Sebab apa? Sebab dunia yang menjadi matlamat dunia, matlamat utama kehidupan dia. Baik, kemudian dia kata, mengapa ulama boleh menjadi manusia paling jahat di muka bumi ini? Kerana ulama lah yang dianggap sebagai benteng umat. Kelakuan masyarakat akan terkawal kalau ada ulama yang disegani. Kalau ulama turut melakukan dosa, maka sangat kuat pengaruhnya. Orang ramai akan berkata sedangkan ulama ini ikut mengerjakannya. Tu saya kata tu. Akan mai satu zaman di mana manusia dia akan mula buka mulut dengan dia kata apa? Takkan kot ustaz buat tu. Bila kata ustaz buat, mesti betul. Kan? Tu yang saya kata buka balik gambar Doremi tu. Tetap balik buka dalam gambar nasib Doremi tu. Masdo, Amore, Minami, 3 orang tu. Kan depa pi di kampung, depa pi perkenal Tok Lebay, hak duk makan seorang-seorang tu. Kan di Tok Lebay tu berkata tu kedai beras tu lah kedai pak saya. Kan? Pak Haji Husin, kaki untut kepala kemek. Tuan-tuan tak ingat ke? Saya tak apa nak boleh gelak kepala, tak apa nak betul sikit hari ni. Pak Haji Husin, kaki untuk kepala kemek tu, kalau kata tuan-tuan tengok dia punya kedai tu kan duk ujung. Kan dia tu kata, minta lah nah, apa-apa yang mahu pun sat lagi, tunggu sampai saya tiba. Last kali tunggu sampai ke malam, siapa minta mai. Hak Amore tu dah kata dah. Kan, Amore tu kan Minami, dia kata apa? Tata kita ni kena tipu dengan Tok Lebay apa? Takkan Tok Lebay nak menipu pula, kan Amore menyampuk. Kerapi Ramli dia buat cerita tu dah memang berapa puluh tahun dulu dah. Memang nak berlaku hari ni lah. Sampai satu masa di mana orang agama ni kalau kata dia buat benda salah pun orang akan kata betul. Tapi kalau kata tegam buat benda betul pun orang nanti kata salah. Sebab tu kita tak tengok kepada orang nak tuan-tuan. Saya nak ingatkan kepada tuan-tuan semua nah, kita tak tengok kepada orang. Tapi kita tengok apa dia yang dia sampaikan tadi. Kalau kata orang tu nampak macam mana warak, tapi dia kata judi itu halal, kita tak boleh pakai cakap dia. Tapi kalau kata Makgam tu dia kata apa? Judi itu adalah haram, maka kita pakai cakap dia. Atas sebab cakap dia tadi tu membenarkan percakapan yang sebelumnya. Nah, maka sebab tu disebutkan, meriahnya di belakang. Kemudian dia kata bahawasanya lagi, atau ulama menyampaikan ajaran sesat kerana kepentingan peribadi, contohnya supaya dia diagungkan ataupun dia disanjung, maka inilah manusia paling jahat di muka bumi. Ada juga
ustaz-ustaz, tok-tok guru, alim-alim ulama yang dia menyampaikan sesuatu benda tu tadi dengan tujuan supaya dia diagung-agungkan. Nah, dengan tujuan supaya anak-anak murid dia tadi ni ikut apa yang dia buat. Dia berzikir, anak-anak murid dia berzikir. Dia berzikir tu tadi betul ke kerana Allah Subhanahu wa taala? Kita kena ingat nak, bila sebut tentang persoalan hak kita duk buat pada hari ni Allahu Rabbi, kita kena letakkan dalam diri kita, betul ke aku buat ni kerana Allah Azza wa Jalla. Tu mesti kena ada dalam hidup kita pada hari ni. Bila sebut tentang persoalan kita salah gunakan agama, ini yang kita akan amat-amat kita perlu risaukan pada hari ini. Dia kata sampai satu masa di mana ulama menyampaikan ajaran sesat kerana kepentingan peribadi. Sampai benda tu salah pun dia akan katakan betul. Supaya apa? Dia ada pengikut. Macam saya kata lah, kita hari ni benda hak betul kita tak mau dengar. Ceramah agama lagu ni bukan orang mau dengar ni. Tapi kalau kata buat main ceramah hulak, tuan-tuan tahu ceramah hulak? Hak dia duk buat main dekat rock walk, dia buat main dekat apa nama ni, stadium punya sebelah ke mana ke. Depa nanti duduk, depa nanti buka ulak 2-3 tong, depa nanti ceramah, cakap yang nu, cakap yang nu, cakap ni hingga kemas saja. Ayat Quran ni hingga bersulam dengan depa punya cakap tu seolah-olah ulama. Maka orang akan berkumpul tunggu dekat ulak tu tadi. Pasal apa? Pasal depa habaq kata sat lagi nanti keluar mai ulak macam ni, sat lagi kepala lagu tu, ekor lagu ni, semua bakat-bakat tunggu. Maka bila sebut tentang perkara ni lah yang menjadi ancaman kepada kita pada hari ini, apabila kita mendengarkan sesuatu bukan daripada yang dibawa daripada Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai khulasah daripada hari ini, maka kita yang berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kita kena teguh berdiri di atas satu landasan, iaitulah keredaan Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia nak terima kita ke, dia tak mau terima kita ke, dia punya suka. Sebab ada hadis yang kata Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ni sampai kita satu masa kita akan jadi kumpulan ghuraba. Ghuraba ni siapa dia? Orang yang dipandang aneh, orang yang dipandang pelik, orang yang dipandang betul ke dia ni? Pasal tok nenek kami duk buat lama dah. Pasal kita ni yang paling kuat tok nenek, Quran, sunnah. Kan? Yang tu kita sumber hukum kita tu pada hari ini. Bila sebut tentang persoalan sumber hukum kita, tok nenek tu nombor satu. Tok nenek dah tengok dah, baru tengok Quran. Yang kedua baru kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang jadi agak-agak kelam kabut ni. Pasal kalau kata tok nenek tu tadi buat benda yang tak bercanggah dengan Quran hadis, tak apa. Tapi kalau kata dia buat sesuatu yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan tolak benda tu. Sebab akhir zaman ni kalau kata kita ikut syariat, habis. Tuan-tuan, tubuh satu persatuan NGO, orang bagi peruntukan, tiba-tiba tak tahu nak buat apa duit tu, buat meeting. Buat meeting, mereka kata tak apalah kita buat kambing bakar, lepas tu kita buat sikit apa nama ni, clubbing apa ke sikit lagu tu, menyanyi-menyanyi sikit, baru dia nampak rock tu. Tapi bila sebut kata seorang lagi pula pihak bang, tak payahlah kot, kita bagi ada berkat sikit, kita buat ceramah agama lah. Hak ceramah agama tu nanti kena bu sampai 400 kali. Tapi kalau kata hak kawan yang nak buat dengan disco, dengan clubbing, dengan apa, minum arak apa semua ni, dia nanti nampak seolah-olah hebat. Hari ni macam tu lah. Untuk mendapatkan projek jutaan ringgit, manusia sanggup menggadaikan Islam dia dengan diminum arak ni tadi. Allahu Akbar. Inilah yang dia takut. Bukan setakat dosa arak yang kita takut, lebih daripada dosa arak, lebih daripada dosa kita mencuri, berjudi, itu yang kita takut adalah yang disebutkan sebagai dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kita berada pada 10 yang terakhir pada hari ini tuan-tuan, lipat gandakanlah amalan kita sebelum kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka kita mendapatkan keredaan yang hakiki. Nah, insya-Allah kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Saya minta ampun dan maaf. Terima kasih
kepada tuan-tuan yang selama ni sudi tunggu dalam kuliah kita. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Saya ikut hari ni, saya tak mau main dah, tak larat sangat dah. Tapi dah hari last ni saya terpaksa main juga sebab nak tutup dengan hadis yang saya rasakan benda ni sangat-sangat penting, hadis ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab penceramah-penceramah banyak duk baca hadis ni, seolah-olah hadis ni adalah hadis yang sahih. Sebaliknya hadis ini berada dalam kategori hadis dhaif jiddan. Maka kita sebagai orang-orang yang berilmu, maka neraca kita adalah neraca ilmu, bukanlah sesuatu yang kita sebutkan sebagai ikut-ikutan. Kita tak mau jadi orang ikut-ikutan taklid. Kita hendak orang yang membuat sesuatu berdasarkan kepada neraca ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam kuliah kita pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap kelemahan diri saya sendiri. Siru ala barakatillah. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Tak lambat dah lah, kira duk ucap awal-awal pun kira gagah lah. Kan pasal apa? Pasal lepas dah ni, tak ada dah. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak minum ayak lah.